أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم. بسم الله رب العظيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. InsyaAllah kita sambung pembacaan kitab Imam Haddad Ar-Risalah Al-Mu'awanah. Kitab Risalah Adab Sulul Murid. Risalah Adab Sulul Murid. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Abdullah bin Alawi bin Haddad wa nafa'na bi ulumihi barakatihi wa asrarihi fid darini amin ya rabbal alamin. Wal khasir min kulli wajhin min al muridin lid dunya alladhi yatahaqqaqu fi haqqihi al wa'id al madhkuru fil ayati huwa alladhi yuridu dunya iradatan yansa fil jambiha al akhirah فلا يؤمن بها أو يؤمن ولا يعمل لها فالأول كافر خالد في النار والثاني فاسق موسوم بالخسار. Dan orang yang merugi dari segala arah adalah orang-orang yang menginginkan dunia. Inginkan saja, bukan usaha lagi buat, dah rugi dah. Karena diinginkan yang dia akan tinggalkan, dia inginkan yang akan menyebab penyesalan. Siapa saja yang hidup dia inginkan dunia, dia hanya usahakan dunia tanpa ada bahagian akhirat, ketaatan pada Allah, pasti rugi, khasir. Dan banyak ayat Quran Allah sebut ulaika humul khasirun, rugi. Kenapa rugi? Orang yang inginkan dunia, himpunkan dunia tanpa mengenal Allah, mengaji, taat. Contoh orang kafir ataupun orang fasik, orang munafik. Bagi dia agama ni hanyalah waktu-waktu tertentu. Mai Ramadan baru nak sembahyang tarawih, baru nak puasa. Hari raya sembahyang raya, lepas tu hilang habis. Bila ada meninggal barulah baca Quran, waktu tertentu. Bagi dia dunia ni sampingan-sampingan saja. Agama ini sampingan-sampingan saja. Dunia utama, inginkan dunia itu paling besar. Dia pun himpunkan. Contoh, dia dapat apa? Dia kerja dapat duit. Dia himpun duit sebanyak 1 juta, 2 juta. Bahkan berniaga dia untung lagi. Berniaga dia luas lagi, buka lagi syarikat, berjuta-juta duit dia. Bila dia orang kaya, dilantik dia pelbagai jawatan. Lantik dia menjadi jawatan sekian-sekian. Bahkan orang politik akan ambil dia jadi YB dan sebagainya. Akhirnya jadilah dia menteri, mungkin Perdana Menteri. Dia dapat duit banyak, pangkat besar. Nama dia pun semua orang kenal. Pengikut dia ramai. Bahkan orang kalau jumpa dia, orang cium tangan dia, cium kaki dia, tunduk kepada dia. Orang rayu-rayu pada dia. Orang puji-puji dan agungkan dia. Tapi satu ya, bila dia mati, semua tu dia bawa tak? Semua tu manfaat tak untuk dia? Tak ada manfaat apa. Kenapa? Yang pertama, dia tak beramal soleh, tidak mentaati Allah SWT. Yang kedua, dia hanya inginkan dan dia hanya besarkan perkara yang dia nak tinggal. Itu dunia.
Kita pangkat besar mana pun kena ingat, duit banyak apa pun kena ingat, duit banyak mana pun kena ingat, semua akan tinggal. Tak ada yang kita bawa. Yang kita bawa tu duit yang mana? Duit yang kita infak itu kita bawa. Duit yang kita guna ke jalan Allah, kebaikan yang Allah ridha, itu kita akan bawa ke sana jadi pahala. Jadi ni kata rugi ni. Orang yang rugi kata Imam Haddad, orang yang inginkan dunia, itu rugi. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, riwayat Al-Imam Ibn Majah, Rasulullah SAW sabda, man kanat niyatuhu al-akhirah jama'allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya raghimatan wa man kanat niyatuhu dunya farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Hadis Nabi Muhammad. Barang siapa yang berniat untuk memperolehi akhirat, dia nak akhirat. Contoh, dia kerja, buka syarikat baru, niaga tambah lagi produk. Niat dia apa? Kalaulah aku dapat untung kaya, aku nak keluarkan zakat, aku nak tolong adik-beradik yang susah, nak infak pada orang yang perlukan, pada anak yatim, pada ibu tunggal, dan lain-lain lagi. Niat. Maka diinginkan akhirat, bukan inginkan dunia. Keinginan akhirat dan dunia ini duduk hati kita. Pekerjaan dunia ataupun akhirat duduk di zahir kita. Kalau hati kita niat untuk kalau hati kita inginkan akhirat, amal kita boleh jadi amal itu adalah amal dunia, tapi jadi di akhirat, tak di dunia. Contoh, dia bisnes, dia tambah lagi kedai, tambah lagi syarikat dia, dalam hati dia inginkan akhirat. Man kana yuridul akhirata. Seperti dalam ayat ini Allah firman apa? Wa man kana man arada al-akhirataha. Man arada al-akhirata. Siapa yang nak akhirat. Nak ni bukan duk di perbuatan, duk di hati. Ingin maksudnya. Nak. Ingin maksudnya. Okey. Buka syarikat, buka kedai, inginkan akhirat. Walaupun zahirnya amalan dunia, tapi amalan dunia itu menjadi akhirat kerana keinginan dia adalah akhirat. Maka hidup kita hanya ingin akhirat, tidak ingin dunia. Walau pekerjaan apa yang kita buat, sama ada pekerjaan taat, ibadat ataupun pekerjaan dunia, semua kena inginkan akhirat. Kerana Allah dah sebut, wa man aradal akhirataha, man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Siapa yang inginkan, dia nak akhirat dan dia usaha, dia buat, dia menempuh jalan untuk menuju akhirat, amal sungguh-sungguh kerana Allah, kerana nak inginkan akhirat, dan juga dia beriman, maka dia akan dapat, Allah akan kabulkan amal dia. Jadi ada dua keinginan sajalah hati kita. Kalau kita ingin dunia, kita tak ingin akhirat. Kalau kita ingin akhirat, kita tak ingin dunia. Kita nak letak ingin akhirat ataupun ingin dunia dalam hati kita. Yang Imam Haddad bahas di awal-awal kitab dia, Muqaddimah. Kalau ingin dunia, okey, tutup kitab ni, tak payah mengaji, tutup. Ingin dunia. Sebab dunia ni tak bawa, kitab ni tak ajak kita untuk inginkan dunia. Kalau kita hayati firman Allah ini, orang nak dunia ini hina, tercela, Allah azab dia, kita teringin nak buka kitab ni. Kenapa? Kita nak ikut jalan nak akhirat, nak taat, nak berusaha untuk memperolehi keridhaan Allah di dunia dan akhirat. Sebab nak akhirat ngaji kitab ni, sebab dunia okay, kita tutup kitab ni. Yang ada awal dah boleh, dah mukadimah dah pesan awal dah. Dah peringat bagi kita awal dah. Keinginan hanya ada satu dalam hati kita. Tadi ingin dua-dua. Siapa ingin, seperti mana kata ulama, dunia dan akhirat itu macam timur dan barat. Kalau kamu pergi timur, kamu tak akan sampai ke barat. Kalau kamu pergi barat, tak akan sampai ke timur. Contoh, ni timur, ni barat. Kita duduk tengah-tengah. Lalu ni kita inginkan timur atau barat? Kita inginkan timur, kita akan menuju ke timur. Dapat barat tak? Tak dapat barat. Dan tak mungkin kita sampai ke barat kerana kita inginkan timur. Itulah perumpamaan dunia. Siapa yang nak dunia semata-mata, dia tak dapat akhirat.
Tapi siapa yang nak akhirat semata-mata, dia dapat akhirat. Tetapi dalam akhirat ini bukan hanyalah perkara akhirat, bahkan perkara dunia pun adalah akhirat. Contoh dia berniaga, aku nak akhirat, aku nak ridha Allah, aku nak keluarkan zakat. Kalau aku untung, aku nak tambah kedai aku, Allah tambah kedai kat dia. Tapi yang Allah tambah itu bukan dunia, itu akhirat. Kenapa? Bila Allah tambah, dia boleh keluarkan zakat. Akhirat tu bukan dunia. Dunia dan akhirat, amalan kita tak letak pada zahir kita, terletak pada hati kita. Bahkan kadang-kadang amalan itu adalah amalan akhirat, disebabkan hati dia inginkan dunia, jadilah amalan dunia dengan rupa amalan akhirat. Itu lagi bahaya itu. Sembahyang Allahu Akbar, riak, maka itu di dunia. Kenapa? Dia nakkan dunia, pujian manusia. Dia ngajak, dia nak orang bagi duit kat dia banyak, dia nak orang angkat nama dia, dia nak orang lantik dia sekian-sekian. Dia mengajak kita akhirat, tetapi jadilah semua amal dunia kerana niat dia dunia. Nampak? Tak letak pada zahir kita, letak pada hati kita. Boleh jadi orang tu kita tengok kerja siang malam dan kita mengaji siang malam, boleh jadi yang kerja siang malam itu akhirat, kita mengaji siang malam dunia. Kenapa? Buruk niat kita. Tapi yang kerja siang malam saja ada waktu ngaji semalam. Tu ada bagi perumpamaan saja. Okey. Macam tu tak senang. Ada orang baca Quran, baca Quran. Dia tengok orang berniaga kat luar. Apa ni berniaga baca Quran tak? Dia baca Quran. Orang lalu dia rasa sedap bacaan dia. Dia bagi lagi sedap lagi orang dengar. Dia baca Quran itu amal dunia. Yang duduk kedai bancuh kopi kat orang, niat cari nafkah untuk cari redha Allah, niat untuk sedekah dalam berniaga dia akhirat. Tak letak pada amal zahir kita. Saya itu innamal a'malu binniat. Sahnya amal dengan niat, ataupun satu amal Allah boleh terima ikut niat kita. Semua niat. Amal yang baik boleh jadi buruk dengan buruknya niat. Amal yang amal dunia boleh jadi akhirat dengan baiknya niat, dan amal akhirat boleh jadi dunia dengan buruknya niat. Macam tu. Dalam perumpamaan yang lain, ulama mengatakan dunia dan akhirat itu umpama api dan ayam, takkan mencampur. Kalau ada ayam, tak ada api dalam tu, dalam satu gelas. Perumpamaan satu gelas. Kalau dalam gelas ni kita letak ayam, tak ada api. Kalau kita letak api, tak ada ayam. Siapa nak akhirat saja, tak payah dunia. Inginkan akhirat saja hidup kita, daripada buka mata sampai tidur balik. Dalam berniaga kita, dalam main kita, dalam hiburan kita, hiburan yang Allah tak larang lah, dalam pergaulan kita, dalam minum kedai kopi kita, dalam main ngaji kita, dalam khidmat kita, apa kita tulis dalam Facebook, apa kita tulis di WhatsApp, satu kita inginkan apa? Akhirat, ridha Allah SWT. Cukup, selesai. Inginkan akhirat saja. Man yuridul ajilah, man kana yuridul ajilah, siapa nak dunia, kami bagi kat dia, tapi kami segerakan dunia untuk dia, tapi dunia yang dia nak ni hanya setakat yang kami bagi saja, bukan dapat semua maksudnya. Tapi siapa yang nak akhirat, kata Allah, menempuh jalannya, orang ni akan dikabulkan amal, Allah terima amal dia. Maksudnya siapa yang nak dunia belum tentu lagi dapat, siapa nak akhirat pasti dapat, Allah terima terus. Itu ayat Quran, bukan kita, bukan daripada fahaman siapa, bukan ajaran Quran ni. Macam tu Ada orang teringin nak jadi orang kaya, kerja betul-betul siang malam, Allah tak izin dia kaya. Dia kaya tak? Tak kaya. Kadang nak kaya dah, naik niaga, orang buat naya, jatuh balik bisnes dia. Kadang nak kaya, kena scam, duit habis, jatuh balik perniagaan dia. Dunia dia tak dapat, akhirat dia tak dapat. Siapa nak dunia, kata Allah, aku bagi setakat yang aku nak saja. Kalau aku nak kamu ni dapat 100,000 saja dalam hidup kamu, 100,000 kamu dapat. Tapi kalau kamu nak akhirat, kamu buat amal akhirat, kami terima terus, kata Allah. Tak ada pilih-pilih, terima terus. Ikhlas, terima terus. Ya. Dunia kalau cari ikhlas ke tak ikhlas ke, bersungguh ke tak bersungguh ke, Allah kata banyak tu, tetap banyak tu. Tu dunia. Okey. Itu ayat Quran. Dalam perumpamaan kata-kata ulama yang lain, ulama mengatakan Allah SWT, nak akhirat itu umpama menanam padi. Bila kita tanam padi, rumput lalang-lalang tumbuh tak?
Tumbuh sekali tak? Tumbuh. Maksudnya siapa nak akhirat, dunia dia akan dapat. Yang penting tanam akhirat sudah. Akhirat sudah. Bersungguh-sungguh untuk akhirat. Tapi rumput lalang ni dia tumbuh sendiri saja. Yang penting kita dah tapak ada ladang yang kita buat tanaman. Rumput dia akan tumbuh automatik. Kalau betul-betul kita menghadapkan hati kita untuk Allah SWT, dunia kita akan dapat. Tapi bukanlah kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Tapi kamu kena beringatlah kata Imam Ghazali, jangan pula kamu niat nak taat pada Allah tengah harapan dengan niat kamu nak dunia. Tak boleh tak? Kan siapa yang taat pada Allah, Allah jamin rezeki, Allah beri kekayaan pada dia. Ya, taat hanya kerana Allah, bukan nak kaya tu. Fadilat tu. Satu, jangan pula kata Imam Ghazali, bila kamu dengar orang taat pada Allah ni murah rezeki, duit banyak, dapat dunia maksudnya, kamu pempulang taat sebab kamu nak dunia tu, bukan nak Allah. Itu silap pula. Orang yang dibukakan dunia untuk dia hanya ibadat hanya kerana Allah SWT, Allah yang dia nak. Dia tak fikir pun apa yang Allah nak bagi daripada keduniaan. Tapi Allah dah jamin untuk hamba-hamba dia. Wa yattaqillah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. 1000 dinar kita bagi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Taqwa dulu maksudnya. Tapi kalau berniaga pakai lengan pendek, yang perempuan tu pakai pula mulut merah, tudung pun singkat, berniaga letak ayat 1000 dinar, dia belum capai, dia boleh dapat kelebihan ayat 1000 dinar, tak dapat. Kerana syarat dalam ayat 1000 dinar dia tak buat. Syarat dia apa? Taqwa pada Allah. Allah bagi jalan keluar, rezeki datang, sudah. Tapi dia nak rezeki, dia tak taqwa pada Allah SWT. Satu lagi, produk-produk kita yang kita berniaga ni, pastikan produk yang bukanlah ada syubhah. Jadilah peniaga yang jujur, amanah. Kicap kita beli, sos kita beli untuk masak nasi goreng tu, pastikan dia produk Bumi Putera ataupun orang Melayu ataupun Muslim. Boleh saja kita beli makanan yang dibuat oleh orang kafir, selagi mana tidak ada perkara yang haram, boleh saja. Tapi itu lebih meragukan kita. Bahkan kita lebih dianjurkan kita untuk makan halal dan thayyibah. Halal lagi baik. Yang kedua, makanan orang bertakwa. Dalam hadis Nabi SAW sebut, makanlah kamu makanan orang bertakwa. Jadi usahakan. Memang main-main sikit ni produk Muslim ni, tak apalah, untung kita dapat. Walaupun sikit untung kita, barakah lagi Allah bagi, rezeki lagi bertambah sebenarnya. Ya, tengoklah hadis ni, Nabi kata, man kanat niyatuhu al-akhirah jama'a Allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fil qalbihi wa atashu ad-dunya raghimatan. Maksudnya barang siapa yang berniat untuk memperoleh akhirat, maka Allah akan menghimpunkan potensinya. Allah akan beri kejayaan padanya, membuatnya kaya. Wa ja'al ghinahu fi qalbihi, Allah akan jadikan untuknya ghinahu, kekayaan. Allah akan jadikan kekayaannya fi qalbihi, dalam hatinya. Siapa nak akhirat, niat dia nak akhirat, ni baru niat, bukan pergi buat amal lagi. Contoh pergi kerja, pergi pagi, niat nak akhirat, nak redha Allah maksudnya. Allah bagi apa? Dia akan dapat kejayaan, dia akan dapat apa yang dia nak, dan Allah akan jadikan ghinahu fi qalbihi, kekayaannya dalam hati dia, kaya dalam hati dia. Wa atathu dunya raghimatan, dan Allah akan dan dunia pun akan datang kepadanya dengan melimpah. Nak akhirat, dunia mai. Tetapi barang siapa yang berniat memperolehi dunia sebagai tujuan utama dalam hidup dia, maka Allah akan mencerai beraikan urusannya. Urusannya akan problem, urusannya akan masalah, membuat kemiskinan di depan matanya. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, Allah akan jadikan kemiskinan itu di depan matanya ataupun di antara matanya. Sentiasa nampak tak cukup orang nak dunia ni. Apa pun tengok tak cukup, ini tak cukup, ini tak cukup, ini tak cukup. 1000 tak cukup, 2000 tak cukup, 10,000 tak cukup. Itu kalau nak dunia tu, hidup sesau tu. Dan bahkan lam ya'tihi minad dunya, tak datang kepadanya daripada dunia. Dunia tak mai pun kat dia.
seolah dia mengejar bayang dia sendiri. Lagi pulun lagi tak dapat. Kalau dapat pun tak cukup. Rasa miskin, rasa tak cukup, rasa tak okey lagi. Tak dapat dah tu. Kecuali wa ma lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Tidak datang kepadanya daripada dunia illa ma kutiba lahu, melainkan ma kutiba, melainkan yang ditetapkan baginya lahu. Maksudnya apa? Siapa nak dunia semata-mata? Urusan dia susah, problem banyak. Allah kan ikan miskin di depan matanya. Depannya matanya miskin, semua miskin, semua tak cukup. Hati rasa tak cukup, tak rasa kaya hati ni. Dan dunia tak mai kepada dia, melainkan apa yang Allah tetapkan saja. Puluhan tahun mana pun dapat banyak tu juga yang Allah tetapkan. Dunia kejap macam mana pun tak tentu kita dapat. Okey. Dah dapat, tinggal pula. Dah tinggal, pi akhirat tak buat apa pula. Kan berat tu. Dah tak buat apa kena seksa pula. Itu dunia. Jadi kita nak sangat tu. Memang syok bagi kita orang kaya. Memang syok boleh beli macam-macam. Memang syok boleh pergi London, Australia, semua boleh pergi. Memang syok boleh pergi semua tempat. Tapi kita nak tinggal, balik tak buat apa, kena azab lagi. Itu dunia. Okay, kan salah kerja, bukan salah cari duit. Niat tu nak apa? Nak akhirat, nak cari ridha Allah kan, nak apa? Okay. Terus dunia ni termasuk, nak dunia ni maksudnya nak pangkat, nak nama, nak masyhur, nak besar di sisi orang, nak dipuji, diagungkan, nak harta, himpun harta, bangga dengan harta. Itu termasuk dia panggil nak dunia. Siapa nak semua tu, kata Allah, aku akan hantar dia nanti di akhirat. Dan hak dia nak tu tak dapat pun semua. Okey. Allah senang. Terus tu contoh itu khasir, kata Imam Haddad, orang rugi tu, yang dipastikan baginya ancaman yang disebutkan dalam ayat yang kita sebutkan sebelum ni. Dia adalah orang yang menginginkan dunia dengan keinginan yang melupakan sisi akhiratnya. Nak dunia sampai lupa akhirat, sampai lupa nak cari ridha Allah, taat pada Allah. Ia tidak beriman dengannya akhirat, atau beriman tetapi ia tidak beramal untuknya. Ada orang tak beriman terus dengan akhirat, akhirat ni tak ada kata dia. Atau beriman tapi tak amal. Percaya ni ada azab kubur, percaya ni mahsyar dibangkit nanti, percaya kena buat amal ni, nanti ditimbang amal ni, lintas dan sirat, semua dia percaya, tapi tak mau amal pula. Dia tak, nanti dulu. Maka yang pertama itu yang tolak, yang inginkan dunia, tak beriman dengan akhirat, itu adalah kafir, lagi kekal dalam neraka. Itu kafir, orang kafir. Dan yang kedua, beriman tapi tak amal untuk akhirat, adalah fasik yang teracuni dengan segala kerugian. Ini orang rugi, kata Imam Haddad. Orang kata, percayalah mati nanti aku buat ada soal. Dia tak percaya. Awak tak semayang, awak tak taat pada Allah, nanti dulu, kata dia. Ini fasik, dan dia ini adalah orang yang rugi. Alhamdulillah min dzalik. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Man kanat hijratuhu lidunya faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi. Sungguhnya amal dengan niat, dan bagi setiap orang sesuai dengan apa yang diniatkannya. Maksudnya apa yang kita niat, itulah kita dapat. Niat dunia, dapatlah dunia. Itu pun dapat yang mana Allah izin saja, sikit-sikit saja, atau banyak Allah bagi. Apa nak akhirat, nak ridha Allah, dapat ridha Allah. Maka barang siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Nak Allah, dapatlah Allah. Nak Allah Rasul, dapatlah Allah Rasul. Dan barang siapa yang hijrahnya kerana dunia yang dicari, atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya untuk apa yang ditujunya. Nak dunia, dapat dunia. Nak Allah, dapat Allah. Betul. Allah senang. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan bahawasanya tidak ada amal kecuali dengan niat. Dia kalau kita dapat dunia, tak dapat Allah, problem tu. Kenapa? Dunia tu boleh bagi power kita, boleh tolong tak kita dah. Dunia ni yang kita dapat tu, dia boleh tak sama dengan kita nanti di akhirat? Tak boleh. Kalau kita dapat Allah, dapat semuanya. Kenapa? Di sisi Allah semuanya. Wa kana 'indallahi ajrun 'azim.
Ataupun ayat yang lain Allah sebut Allah senama. Allah ni sisi dia ada segala-gala, anugerah yang besar. Dapat Allah, dapat semuanya. Dapat dunia, mungkin kita terlepas semuanya. Takkanlah Allah kasih pada kita, kita ni duduk dunia ni tak cukup kot. Orang tanya Ustaz Zahidus kan, kalau mengaji agama, mengaji pondok ni tak ada sijil, nanti nak kerja apa? Boleh makan ke? Kata Ustaz Zahidus, hak duduk dalam tokong, duduk apa kita dalam tokong tu, dalam gereja teman tokong tu, gemuk-gemuk lepas makan semua cukup. Ni dia orang duduk dalam pondok mengaji, nak kenal Allah, nak sebarkan dakwah Rasulullah, tak dapat makan. Tengok Shaolin tu Alhamdulillah, duduk Shaolin lah, kukuih ya, gemuk-gemuk, sihat semua tu, makan cukup semua. Itu mereka tu orang yang bukan Islam maksudnya. Kita orang Islam, agama Islam Allah ridha dah, Allah terima dah. Kita ni ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takkanlah bawa agama Allah, bawa dakwah Nabi Muhammad, nak latih diri untuk taat pada Allah, nak bersih jiwa, takkan tak dapat makan ke? Kafir pun dapat makan, Muslim tak dapat makan. Tambah tolong agama Allah pula. Dia bagi ayat tu sungguh tu. Dia tak yakin sangat dengan makan tu, masalah tu. Dulu orang kata nak ngaji pondok nak makan apa ni? Memang nak makan apa ngaji pondok? Soalan ni semua pondok-pondok dan ustaz-ustaz yang ngaji pondok orang tanya nak makan apa? Okey. Ustaz nak makan apa? Mi goreng tu. Ustaz nak makan apa? Nasi Arab. Ustaz nak makan mahir durian sikit. Semua orang tanya kita nak makan apa? Alhamdulillah, syukur kita boleh makan banyak. Alhamdulillah. Makan semua special. Betul Dia kata nak makan apa ngaji pondok? Memanglah. Lah ni orang tanya kita nak makan apa, nak makan apa, nak makan semua dapat jamu. Alhamdulillah. Nak makan apa semua dapat jamu. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Betul lah apa yang dia sebut tu. Ngaji pondok nak makan apa? Maksudnya nanti bila mengaji pondok berjaya nanti, orang akan tanya nak makan apa, nak makan apa, nak makan apa kami masak, nak makan apa kami tolong beli, nak makan apa kami tolong bagi, nak makan apa kami nak sediakan. Alhamdulillah nak makan apa, alhamdulillah. Okey. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan, akhbara sallallahu alaihi wasallam annahu la amala illa an niyatin wa anna al-insana bihasbi ma nawa yuthabu wa yujza inna khairan fa khairun in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun man hasunat niyyatuhu hasuna amaluhu la muhalata wala muhalatan man khubatha wa man khabuthat niyyatuhu khabutha amaluhu la muhalatan wa in kana fi surati tayyiban kalladhi ya'malu salihati tasannu'an lil makhluqin. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan bahwasanya tidak ada amal kecuali dengan niat. Tak sah amal kecuali dengan niat lah. Dan sesungguhnya manusia diberi pahala dan dibalas sesuai dengan niatnya. Ikut niat kita. Kita niat macam tu lah kita dapat. Makin banyak niat kita, makin banyak pahala Allah bagi. Satu amal yang kita buat dengan banyaknya niat, makin banyak pahala dia. Dalam risalah Al-Mu'awanah kata Imam Haddad, Al-Muqaddimah risalah Al-Mu'awanah sebut pasal niat. Kata Imam Haddad, niat itu akan melahirkan azam. Dan azam itu ada 3 semuanya. Ada 3 azam. Yang pertama, orang ini berazam dan dia mampu melakukan. Yang kedua, berazam mampu melakukan tapi tidak melakukan. Yang ketiga, berazam tak mampu melakukan. 3 golongan manusia. Yang pertama kata Imam Haddad, berazam, lepas tu dia lakukan takwih. Dia azam dan dia mampu lakukan, dia lakukan. Yang kedua, berazam untuk buat sesuatu amal dan sebagainya kebaikan. Berazam, mampu lakukan tapi tak lakukan. Azam saja maksudnya tak buat pun. Yang ketiga, berazam tak mampu melakukan, tak ada kekuatan, mungkin lumpuh, mungkin sakit, mungkin tak gaya. Yang pertama, orang berazam dia lakukan. Okey, dia dapat pahala lah dengan niat dan amal dia. Yang ketiga, azam saya tak buat. Allahumma salli. Ini orang dapat hanyalah pahala sekadar pahala niat. Sekadar satu pahala dia panggil. Orang yang berniat dan buat dapat 10 pahala. Orang yang berniat saya tapi tak buat dapat 1 pahala. Yang ketiga, orang yang berazam tapi tak mampu lakukan, mungkin lumpuh, mungkin tak kaya, maka mendapat pahala penuh kata Imam Haddad. Seperti orang yang melakukan. Contoh, saya ada duit, saya dalam bank 3 juta.
Tiap-tiap hari saya infak 5,000 pada orang. Ada seorang lagi ni, dia ada duit 5 juta, niat je aku nak infak, dapat tu pahala. Yang ketiga, duit tak ada langsung, orang miskin, bukan 5 juta dalam bank, RM5 tu pun tak ada berkurang, dah berkurang tu. Lepas tu di hati dia niat dengan azam dia, niat dan azam dia, aku kalau ada duit aku nak infak sehari 5,000. Maka kata Imam Haddad, dia dapat pahala sama dengan orang yang buat tu. Dapat. Apa dia tak mampu buat tapi dia azam juga nak buat. Itu berdasarkan hadis Nabi SAW. Lagi kisah Ma'unah, kita boleh cek kisah Ma'unah, ada sebuah hadis Nabi kata, ada seorang lelaki ni, dia melihat seorang lelaki yang kaya, yang berilmu dan kaya. Dia berilmu, dia guna ilmu dia tu untuk amal, dan harta dia gunakan untuk infak. Ada seorang lelaki ni, tengok keadaan lelaki ni yang kaya, yang infak ni. Lelaki ni tak mampu maksudnya lakukan macam dia, sebab ilmu tak pernah ada. Macam dia ni ilmu banyak, yang kedua harta tak banyak macam ni. Dengan azam dia kata Rasulullah, dia dapat menyamai pahalanya sama dengan lelaki yang buat. Syarat dia tak mampu. Kita tak mampu pun, kita ni duit nak infak banyak, niat macam tu, kita dapat sama dengan orang yang buat. Tapi kalau azam saja mampu buat tapi tak mampu buat, itu satu pahala yang dapat. Satu pahala dapat. Kena buat dulu baru dapat penuh. Yang tak mampu langsung baru dapat penuh. Maka kita banyak amal kita tak mampu buat, maka azam banyak-banyak, niat banyak-banyak, Allah bagi sama saja. Contoh, kita tengok orang mengaji siang malam penuh kuliah mereka, kita kena pergi kerja, kita tak dan, kita niat di hati kita, kalau masa lapang ni aku pun nak macam orang tu juga, ngaji penuh, dapat pahala penuh. Kita tak mampu pergi, kita dapat pahala penuh dah kalau kita pergi kerja. Pergi kena pergi ngaji lah. Kalau selagi mampu kena pergi ngaji, dah tak mampu dah maksudnya, kalau pergi kita pergi kerja dah. Ataupun kita tak pergi kerja, memang kita ada duit dah, tak apa yang tu. Ataupun ada sumber-sumber dah, tak ada masalah apa, tunggu ngaji saja. Tapi kalau tak mampu dah, kita ni duit tak ada langsung, tak pergi kerja itu, tak dapat bagi nafkah pada anak isteri, maka pergi kerja juga, mengaji waktu mampu saja, mungkin malam saja, atau petang saja, atau pagi saja. Tengok orang ngaji banyak, aku ni kalau masa lapang duit banyak macam ni apa, aku pergi ngaji ya, tiap-tiap hari dapat pahala penuh, ngaji penuh, sepenuh hari. Kalau pun tak pergi, azam tak mampu buat, dia panggil. Tu azam banyak-banyak. Tengok orang kaya duk bagi zakat ke orang banyak-banyak, duk buat madrasah tahfiz, orang kaya buat masjid. Kita niat, aku tak ada duit ke tu, tapi aku azam, niat sungguh-sungguh aku nak buat macam tu. Benar juga macam orang buat ni, dapat pahala penuh bina masjid, dapat pahala penuh infak pada orang. Itu hadis Nabi SAW. Imam Haddad letak dalam mukadimah Risalah Ma'unah, dekat-dekat Risalah awal-awal tu. Abang kata besarnya niat, pentingnya niat. Kita kurang niat, kita kurang azam, rugi kita, pahala kita tak dapat, rugi. Okey tambah-tambah waktu kita ni berumur-umur sikit ni, mungkin kita tak larat lah nak buat macam banyak-banyak ni amal ni, macam orang muda sikit ni. Banyakkan niat dan azam, Allah bagi, insya-Allah Allah bagi sama. Ya. Terus sana kita dah lewat dah, kita habis tentang perenggan ni. Jika niatnya baik, maka ia akan dibalas dengan kebaikan. Siapa niat baik pasti dapat benda baik, insya-Allah. Macam ada seorang lah, kawan kita sini kan, dia nak pergi ambil satu kursus lah, kursus bola ke apakah, bulu dia terbang, kursus bola ke apakah. Dia kata, kalau pergi sekejap lagi, memang orang-orang yang nak jadi coach ni bukan orang baik sangat, maksudnya orang bukan orang semayang sangat ni. Pergi sana hari macam mana tak semayang, kata dia, kawan-kawan tak orang nak baik. Kita abang kat dia, pergi niat kerana Allah sudah. Pergi niat nak silaturahim, nak jaga akhlak kita, nak mungkin nak berkongsi-kongsi ilmu dengan mereka, niat silaturahim, kenal-kenal, saling mengenali kerana Allah. DPP ada seorang tu mai jadi jatih coach, dia ustaz, semayang jemaah dengan dia, sembang dia ilmu. Apa bagi nampak, niat baik dapat baik tu. Imam Haddad kata, in khairan fa khairun, in khairan fa khairun. Jika baik, masa baik niatnya, dapat baik, jadi baik, akan jumpa benda yang baik. Nak start kereta hari ni, nak pergi Perak seorang-seorang, contohlah, tak ada sahabat teman. Niat kita nak pergi buat kerja, cari nafkah untuk anak isteri, mungkin kenal orang sagi, silaturahim sikit, mungkin boleh dakwah sikit ada apa, doakan orang yang kita jumpa ke. Pergi saja, tawakal, dapat benda baik sana. Pergi balik dapat benda baik.
Pi dapat benda baik, balik dapat benda baik. Kalau niat tak elok, in syarrun fa syarrun. In syarran fa syarrun. Kalau buruk, jahat dah dapat. Niat tu kena jaga. Okey. Tengah-tengah duduk Mekah, duduk Madinah lagi niat kena elok. Lintas niat tak elok, dapatlah tak elok. Kaabah tu tak ada burung pun duduk berak atas tu. Kaabah tu tak ada burung pun yang duduk tenggek atas tu pergi berak apa tak ada. Kat luar banyaklah. Mempatilah. Ada orang dia tengok dia terburung tak ada lah, tak berak pun atas Kaabah. Tak nampak berak pun duduk niat duduk lintas hati pasal berak. Lalu burung berak atas kepala dia, tak berak atas Kaabah. Okey. Dia duduk niat benda tu apa? Lah dah sudahlah tengok. Sudah tengok oh ni kuasa Allah sudah. Ni dia tanya pasal apa? Tak berak lah. Berak atas kepala dia. Saya tak pasal berak apa? Ingat Allah tu, ingat pasal berak tu. Tengok burung, Allah ni ciptaan Allah, masya-Allah hebatnya, agungnya Engkau ya Allah, Engkau lah segala ya Allah. Yang tu, ingat Allah. Ni cerita pasal kena atas kepala. Okey. Melintaskan yang baik-baik saja maksudnya. Okey. Lintas yang baik Allah bagi baik. Si baik. Pagi-pagi tu niat dah aku nak buat benda baik ah. Cari dia tu Allah nak akhlak nak baik. Keluar rumah dapat baik. Insya-Allah semua kita dapat benda baik. Pagi-pagi lintas tak elok dah. Sehari itu tak dapat benda, dapat benda tak elok. Wah pergi tak elok. Ya. Terus jika niatnya jelek maka ia akan dibalas dengan kejelekan, keburukanlah. Barang siapa yang baik niatnya maka pasti baik pula perbuatannya, tak diragukan lagi. Barang siapa yang buruk niatnya pasti buruk pula amalnya, tak diragukan lagi. Walaupun dalam bentuk gambaran kebaikan. Siapa niat buruk, buruk amal dia. Walaupun gambaran saja baik. Gambaran dia mungkin dia orang macam orang baik, sedekah pada orang, tolong orang. Tapi dengan disebabkan niat dia buruk, mungkin dia nak pangkat dia buat begitu. Mungkin dia nak orang lantik dia di bendahari ke dia buat macam tu. Lantik dia di pengurusi ke apa macam tu. Dia buat baik ke orang. Maka walaupun zahirnya baik, sedekah dan sebagainya, jadi buruk kata Imam Haddad. Itu bahaya sekali. Okey. Seperti seorang yang berbuat baik kerana mengharapkan penilaian dari makhluk, nak makhluk nilai, nak orang pandang, nak orang puji. Ini walaupun amal zahirnya ibadat, taat, zikir, Quran dan sebagainya, maka hakikatnya buruk saja amal dia tu. Disebabkan buruknya niat, kata Imam Haddad. Allah kita akan sambung esok, dah lewat dah. Banyak lagi urusan untuk hari ni insya-Allah. Jemput semua insya-Allah dalam live ini untuk hadir. Dan juga adik-adik kita, bawa adik-adik, bawa anak-anak kita apa semua hadir majlis lantunan mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam ini di Dewan Awangan di Alok Mengkudu, depan Maidin. Tekan Maidin Alok Stang, dia keluar lah depan tu lah. Ataupun tekan Dewan Awangan. Depan restoran Tok. Sentok Alok Stang. Kalau kami ramai, bawa lah semua adik-adik kita, kawan kita, viralkan maksudnya. Orang duk viralkan, duk pi tarian puja hantu baruh semua, kita viralkan insya-Allah ramai. Pi sana untuk kita berselawat pada Nabi Muhammad, dengar tausiah ceramah pada ulama, munajat ramai. Mayang jemaah ramai. Macam tu. Macam mana orang-orang yang tak baik ini mereka suka viralkan program tak elok, kita kena sungguh-sungguh orang Islam viralkan program yang elok. Walaupun kita tak boleh mai. Viralkan sudah. Jangan kita jadi orang yang viralkan benda tak elok saja. Sikit nak edit video orang tunjuk benda tak elok. Nak buruk-burukkan video orang. Kita jadilah orang yang viralkan program baik, program majlis zikir, majlis ilmu, teman-teman syurga, ajak orang pada kebaikan, ajak orang pada Allah, viralkan. Kalau kita tak boleh pergi, paling kurang orang tengok pun kita dapat pahala dah. Oh ada majlis maulid lah ni, ada majlis mantunan mahabbah Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Cukup kita dapat dah pahala. Kalau kita viralkan orang pergi pula, satu post kita 1000 orang pergi, 1000 pahala kita dapat kalau kita tak pergi. Tengok. Jadi malam ni pakat-pakat main insya-Allah Dewan Awangan di depan Alok Mengkudu. Majlis antara mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin nanti orang kata ni siapa yang main ni? Ustaz kita pun. Dia bukan kata ustaz kita. Kita kira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tu. Kita di majlis kita nak Allah dan Rasul tu. Kita nak ridha Allah, pandangan Allah, kita nak syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selawat, dengan amalkan sunnah, dengan hidupkan majlis-majlis yang Rasulullah asaskan, majlis zikir, majlis himpunan silaturahim. Allah dan Rasul yang besar tu. Jangan tengok ustaz ni lah, ustaz kami ni biasa dah tapi dah Allah dan Rasul yang kita nak dapatkan tu. Majlis tu yang besar tu maksudnya. Guru ulama yang hadir tu alhamdulillah lebih besar juga. Tapi tujuan yang kita akan dapat yang paling besar nanti apa? Allah dan Rasul tu. Paling besar dia. Dan ustaz yang pergi nak Allah Rasul juga.
Kita ni bukanlah konsert. Konsert ni tengok artis mana pun kita pergi. Majlis zikir, majlis selawat ni Rasulullah, yang tu yang kita nak. Allah yang tu kita nak. Tak pilih-pilih lah macam tu. Kita bukan konsert. Konsert boleh artis mana ni? Oh ni aku minat ni. Artis mana ni? K-pop aku minat. K-pop baru pergi. Artis lain tak pergi. Itu bukan majlis Rasulullah, bukan macam tu. Majlis antara mahabbah Rasulullah ni untuk selawat, untuk taubat dalam tu, untuk dapat munajat, untuk dapat ridha Allah, pandangan rahmat Allah. Yang Nabi sebut dalam satu majlis ini, turun majlis zikir ni turun sakinah, ketenangan. Kan kita tak tenang hidup kita ni, problem banyak. Tenang sana. Taman-taman syurga, radhatun min riyadil jannah. Allah sebut nama-nama orang yang hadir tu banyak fadilat hadis. Allah ampunkan dosa mereka. Allah sebut dalam hadis, hum qaumun la yashqa jalisuhum. Malaikat kata, ya Allah, Allah kata, wahai malaikat aku ampunkan semua malaikat yang hadir pada zikir. Boleh selawat termasuk. Malaikat kata, ya Allah, yang main ni bukan semua nak zikir pun. Ada yang main SB dah. SB yang main tengok ni. Main nak tengok apa dia buat. Yang main ni mungkin nak cari salah orang. Yang main ni mungkin nak makan dia. Malaikat kata tu kepada Allah. Contoh-contoh lah. Maksudnya malaikat kata dia pemain, bukan ada yang main bukan kerana Allah, bukan kerana engkau, bukan kerana nak zikir pun. Allah kata apa? Aku ampunkan juga semuanya. Humul qaumun la yashqa jalisuhum. Mereka satu kaum. Siapa kaum ni? Orang berzikir pada Allah ramai ni. Tak akan celaka siapa duduk dengan mereka. Walaupun SB yang main sekalipun. SB pun dapat keampunan Allah, cuci juga jiwa dia, dapat rahmat, dapat ridha, ketenangan. Allah angkat juga darjat dia pun. SB sekalipun nak cari apa buat ni. Kenapa? Hum qaumun la yashqa jalisuhum. Hadis Nabi SAW. Tengok. Itu yang besar tu maksudnya. Ini bukan konsert-konsert. Ini bukan artis-artis. Ini kita nak pandangan Allah, ridha Allah yang maha agung, keampunan, rahmat, diangkat darjat, diqabulkan hajat. Itu kita nak itu. Okay. Dapat keselamatan nanti di akhirat, syafaat Rasulullah, hidupkan sunnah, hidupkan majlis, hidupkan majlis zikir. Itu kita nak. Allah mudah kita dapat bakat mai-mai. InsyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah.